Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai murid-murid, bersama dengan saya Cikgu Amir bagi mata pelajaran Pendidikan Kesihatan tahun 1. Hai, cikgu harap kamu semua berada dalam keadaan yang sihat dan bersedia untuk menjalankan sesi PDPR kita pada hari ini. Baiklah, bagi kali ini kita akan belajar tentang tajuk bantu membantu. Cikgu harapkan kamu semua sudah bersedia untuk belajar. Baiklah, jika telah bersedia, sila pastikan kamu menyediakan buku teks kamu sebagai rujukan dan juga buku latihan nanti untuk menjalankan latihan yang saya akan berikanlah. Baiklah, pelajaran kita pada hari ini adalah menjurus kepada standard kandungan 5.1 iaitu peranan diri sendiri dan ahli keluarga serta kepentingan institusi kekeluargaan dalam aspek kesihatan keluarga iaitu ahli keluarga dan juga penjaga. Yang manakala standard pembelajaran menjurus kepada 5.1.3 iaitu mengaplikasikan cara menghormati diri, ahli keluarga dan juga penjaga serta 5.1.4 iaitu menganalisis cara berkomunikasi yang berkesan dengan ahli keluarga dan penjaga. Baiklah, semua antara kita ada ahli keluarga, kita ada ibu bapa, kakak, adik, abang, pakcik kan. Okay, itu dipanggil sebagai ahli keluarga. Cikgu penjaga tu siapa? Okay, penjaga tu contoh kamu tak duduk dengan ibu dan ayah tapi kamu duduk dengan datuk dan nenek. Jadi datuk dan nenek tu adalah dikenali sebagai penjaga. Okey, objektif pembelajaran kita. Okey, hari ini kamu akan dapat menyatakan peranan dan tanggungjawab kamu sebagai anak ataupun ahli keluarga. Yang kedua, kamu akan dapat menyatakan cara-cara macam mana nak bantu ibu dengan ayah kat rumah kan. Betul tak? Okey. Kita rujuk pada muka surat di dalam buku teks kamu. Cikgu akan bacakan. Alicia sekeluarga sedang makan bersama-sama. Baiklah, jika kamu lihat, satu keluarga ini sedang makan bersama-sama. Jadi mereka meminta bantuan antara satu sama lain. Contoh, ayah kata sila makan. Tolong hulurkan air. Atuk kata, atuk kata sila makan. Tolong hulurkan air. Kemudian abang kata ini airnya Datuk. Mak pula kata Elson jangan guna telefon bimbit semasa makan. Elson tu kata baik ibu. Kemudian Alicia datang bawa makanan. Kemudian ayah kata terima kasih Alicia. Jadi di dalam sesebuah keluarga kita mempunyai adab ketika kita berkomunikasi. Contoh, adab yang pertama ketika kita berbual ataupun bercakap dengan ibu dan bapa serta ahli keluarga yang lain, kita perlulah menggunakan nada suara yang rendah. Maksudnya bercakap dengan tertib. Tidak dengan nada suara yang keras ataupun terlalu kuat. Jadi itu adab yang pertama. Yang kedua, tidak memanggil seseorang dengan perkataan hoi ataupun hey. Tak boleh. Sebab apa? Sebab itu tidak elok. Betul tak? Selain daripada itu, kita juga perlu menghormati di antara satu sama lain. Orang kata sayangi yang tua, hormati yang muda. Contoh macam itulah. Betul tak? Baiklah, seterusnya. Jom kita lihat gambar-gambar yang berikut. Gambar-gambar yang berikut ni nanti menunjukkan bahawa bagaimana cara untuk kamu membantu ibu, ayah memudahkan kerja-kerja di rumah. Sempena dengan PKP ni kan, jadi kamu ada banyak masa yang terluang. Jadi contoh yang pertama, mop lantai. Itu dia. Siapa yang rajin mop lantai kat sini? Mesti semangat kan nak kemas rumah kan. Jadi kita boleh bantu ibu untuk memop lantai. Cikgu, anak lelaki pun kena mop lantai ke? Boleh, tak ada masalah. Sebab apa kita kena mop lantai? Supaya rumah kita sentiasa bersih. Yang kedua, selain daripada mop lantai, apa lagi kita boleh buat? Kita boleh bantu ibu membasuh pinggan. Contoh, kita dah makan kat dapur kan. Kita tak boleh tinggal terus pinggan dan juga cawan yang telah kita gunakan. Kita angkat, letakkan di sinki dan terus basuh. Jangan pula tinggal di dalam sinki, nanti menimbun banyak pula cawan dengan pinggan yang kita dah gunakan.
Okey, betul tak? Yelah PKP ni kan kita mesti asyik makan kan, kejap-kejap ke dapur, kejap-kejap ke dapur. Okey, berapa banyak pinggan kita nak guna? Ambil satu dah makan, letak dalam sinki. Ambil lagi satu, makan yang lain pula. Okey, makin lama makin banyak pinggan. Apa kata kita ambil pinggan yang telah kita gunakan, kita basuh dan tiarapkan terus. Okey. Jadi itu salah satu cara untuk kamu membantu ibu kamu. Okey, selain daripada tu, sidai pakaian. Okay, kita bantu ibu kita sidai pakaian. Kadang-kadang kita ada pakaian yang banyak kan, kesian ibu nak sidai sorang-sorang kan, jadi kita bantu ibu kita. Okay, selain daripada tu, okay, bantu ibu juga untuk memasak. Tak ada masalah, kita sediakan benda yang mudah dan senang. Contoh kita tukang gaul ke, kita tukang rasa ke kan. Mesti suka kan rasa makanan yang mak masak kan, betul tak? Okay, jadi bantu ibu kita sedikit sebanyak, kita juga belajar. Okay, kita belajar dan tahu bagaimana cara untuk memasak. Okay, selain daripada itu, kita juga boleh menyapu sampah di rumah. Okay, aktiviti ni sekaligus akan dapat menyihatkan tubuh badan kita daripada kita duduk tengok TV saja ataupun kita main telefon je kan. Okay, jadi apa kata kita bantu ibu dan ayah untuk mengemas rumah. Ataupun okay, kita juga boleh melipat pakaian kita sendiri. Okay, kalau lah kata macam pakaian tu banyak kan, ada pakaian mak, ada pakaian ayah, abang, kakak, apa kata kita ambil saja pakaian kita, kita belajar untuk melipat pakaian kita sendiri. Okay, seterusnya, okay, antara aktiviti lain okay, yang boleh kamu bantu ibu dan ayah adalah membersihkan laman rumah, siram pokok bunga, sapu dekat luar, cuci tingkap kan. Okay, jadi sekaligus akan menyebabkan, akan membuatkan rumah kita akan kelihatan bersih. Okay, tak akan ada nyamuk yang bertelur, betul tak? Betul tak? Okay, sekaligus kita akan menyebabkan kita sihat. Kita ada demam denggi. Okay, faham kan? Seterusnya, okay, mengangkat pakaian di jemuran. Ni angkat pakaian. Betul tak? Okay, jadi awak pun berlari tolong mak angkat baju dekat jemuran ataupun ampaian. Okay, mengangkat pakaian. Okay, kemudian, yang ni mesti ramai yang suka ni, mencuci kereta. Okay, bantu ayah cuci kereta. Okay, sekaligus akan mengeratkan hubungan di antara kamu dan juga keluarga. Kalau basuh kereta ramai-ramai ni mesti best, betul tak? Main air, main sabun. Okay, dia akan jadi seronok dan akan meninggalkan memori dan juga kenangan. Baiklah, seterusnya mari kita lihat adab kepada ahli keluarga. Okay, ahli keluarga ni ada ibu, datuk, nenek, pakcik, saudara mara. Okay, jadi itu dipanggil sebagai ahli keluarga. Apa adab-adab dia? Okay, baiklah. Yang pertama, utamakan orang tua. Okay, contohlah. Okay, kamu pergi ke rumah atau ataupun ada kamu menerima kunjungan daripada datuk dan juga nenek. Jadi utamakan mereka. Okay, persilakan mereka masuk, kemudian persilakan mereka duduk. Okay, jamu mereka dengan air dan juga makanan. Jadi kita kena mengutamakan orang tua. Yang kedua, hormat menghormati. Okay, maksudnya jangan meninggikan suara. Okay, jaga tutur kata. Okay, yang ketiga, menggunakan bahasa yang sopan. Okay, sentiasa berlembut. Okay, 4, saling menyayangi. 5, saling menziarahi. Dan yang keenam, ucapkan salam apabila bertemu. Assalamualaikum. Itu juga merupakan satu doa. Baiklah. Seterusnya, okay, apa kebaikan menjaga adab ni? Kenapa kita kena menjaga adab di antara satu sama lain? Islam pun sangat menitik beratkan supaya kita sentiasa menjaga adab di antara kita dengan rakan, di antara kita dengan guru, di antara kita dengan ibu bapa lebih lagi. Okay, juga di samping ahli keluarga yang lain, adab ini sangat penting kerana dia akan menunjukkan kita seseorang yang mempunyai akhlak. Okay, dalam Islam ini sangat menekankan. Okay, baiklah, kebaikan dia yang pertama, kita dapat memelihara kebahagiaan dan keharmonian keluarga. Okay, memelihara kebahagiaan dan keharmonian keluarga. Contohlah kamu
kalau kita ni tak ada adab kan, contohlah kamu termarah ke ataupun kita tertinggi suara, mesti ibu akan terasa ataupun mesti kita akan bergaduh dengan abang dan kakak, betul tak? Okey, itu dah tak dapat untuk nak pelihara kebahagiaan dan juga keharmonian. Okey, seterusnya, okey, kita dapat mewujudkan sikap saling hormat, menghormati antara satu sama lain. Okay, kemudian terjalin hubungan kasih sayang. Okay, kita juga akan dikasihi dan juga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okay, kita juga akan mendapat ketenteraman jiwa dan ketenangan hidup. Okay, ada setengah keluarga, contohlah ibu dan ayah bergaduh kan. Okay, mungkinlah kerana perkara-perkara yang kita tak tahu kan. Okay, keluarga itu akan kamu akan berasa seperti tidak selesa, tidak seronok untuk berada berdekatan dengan situasi tersebut. Jadi macam itulah, okay, kita seboleh-bolehnya di dalam keluarga kita perlulah menerapkan adab-adab yang telah kita pelajari, hormat di antara satu sama lain, saling menyayangi, saling berkongsi di antara satu sama lain. Jadi ini akan sekaligus mewujudkan keharmonian di dalam keluarga kita. Baiklah. Okay, tugasan untuk minggu ni, cikgu nak kamu salin berdasarkan video yang telah kita tonton tadi, isikan peranan ataupun tanggungjawab yang boleh kamu lakukan kepada ahli keluarga. Contoh cikgu bagi kat situ. Apa yang awak boleh buat dalam keluarga awak? Mungkin contoh cikgu bagi kat situ, membantu ayah mencuci kereta. Jadi awak buat peta buih dalam buku latihan awak. Awak nak buat bentuk buih ke, nak buat bentuk kotak ke, kemudian yang penting kemaslah. Kemudian salin peranan saya dalam keluarga. Contoh cikgu bagi nombor 1, membantu ayah mencuci kereta. Kemudian kamu isikan lagi 1, 2, 3, 4, 5. Isikan lagi 5 perkara yang boleh kamu bantu di dalam keluarga kamu. Contoh, kamu boleh buat ni, kamu boleh buat tu. Salin semula apa yang telah kamu tonton dalam video tadi. Itu saja. Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.